Sihat. Allah Akbar. Ya Allah, ya Allah. Kita bulan depan buat rumah sini. Sekali lagi. Dia minta balik. Okey ni. Nanti saya cek. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya muliakan Tuan Nazir, Tuan Pengerusi Masjid Jami' Kampung Baru, barisan imam, barisan ahli jawatankuasa, pimpinan-pimpinan agama, pimpinan-pimpinan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan haja, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Pertama dan selamanya kita syukur banyak pada Allah Ta'ala. Ulama kata sebagai manusia yang Allah Ta'ala jadikan sebagai makhluk yang paling mulia di sisi Allah, banyak benda dalam dunia ini tanpa kita berdoa dan meminta kepada Allah, tapi Allah tetap memberikan hadiah-hadiah yang teristimewa kepada kita supaya kita yang hidup di dunia selama 60-70 tahun ini merasakan keindahan hidup di dunia ini. Masya Allah. Ulama kata ketika mana kita berada dalam perut ibu kita, waktu itu seorang bayi belum ada akal dan tak nampak apa benda yang diperlukan dalam perut ibu. Ternyata tanpa bayi tadi berdoa pada Allah, Allah sediakan dua benda yang paling kita perlukan dalam perut ibu kita, iaitu oksigen dan juga susu untuk kita minum. Bila mana kita hadir ke alam dunia ni, hari pertama kita datang ke dunia, Allah sebut wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apa pun. Masya Allah.
Jadi kerana kita tak tahu apa, kita tak tahu nak minta apa pada Allah. Hari itu kita tak ada satu maklumat pun, kita tak tahu pun makanan kita satu hari nanti adalah nasi, minuman kita adalah air, keperluan kita udara. 5 keperluan asasi manusia di dunia ini: makan, minum, pakaian, kenderaan, tempat tinggal dan pasangan hidup. 5 benda yang paling kita perlukan, kita tak tahu kita perlu benda ni, tapi Allah sediakan. Sementara untuk keperluan rohani manusia, Allah tahu bila datang ke dunia ni, manusia tak akan tenang hanya dapat 5 benda tadi. Orang kafir dapat 5 benda tadi, dia anggap dia manusia paling berjaya dan paling bahagia. Orang beriman, pada dia kemuliaan, kejayaan dia bukan di dalam harta benda, tetapi sejauh mana dia dapat taat perintah Allah, ikut sunnah Rasulullah SAW. Kejayaan dia dalam agama, ketenangan dia dalam agama, kemuliaan dia dalam agama, ketinggian dia dalam agama, kejayaan dia dalam agama. Lalu Allah berikan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kepada manusia. Kalimah inilah kalimah ketenangan, kalimah kebahagiaan, ibu kunci kebahagiaan bagi kehidupan manusia di dunia ini. Dan Nabi ini adalah orang paling bahagia. As'adun nas fil kaun, makhluk paling bahagia di atas muka bumi ini bukanlah orang Yahudi dan Nasrani. Sebab dia tak bahagia tu dibunuh orang, tuan-tuan. Sebab jiwa dia meronta-ronta, dia gelisah, dia tak tenang, dan dia telah dihasut oleh syaitan, lalu dia telah menjadi pengikut-pengikut syaitan. Tetapi Nabi-Nabi datang ke alam dunia mengajar kita apakah itu makna bahagia dan di manakah jalan bahagia. Rupanya bahagia bukan letak pada harta benda, tapi bahagia letak dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari bahagia di luar agama sama macam orang mencari ikan di tempat yang tak ada ikan. Penat dia tembak jala, jala besar, jala kecil dia tembak, pancing dia letak, tauk dia letak, macam-macam benda ditahan, tapi seekor ikan pun tak lekat. Tapi kalau kita mengail ikan di tempat yang ada ikan, walaupun kita letak umpan biasa-biasa, pasti dapat ikan. Begitulah ulama kata, Allah yang maha bijaksana, dia tak pernah meletakkan bahagia ini di luar daripada agama. Dan agama itu berada dalam tubuh badan manusia. Nak cari bahagia, cari dalam hati kita sendiri. Di situlah letaknya taman bahagia. Dan ulama bagi tahu kebahagiaan yang paling besar adalah dalam mentaati perintah Allah, mengikuti sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bahagia yang paling besar dalam rukun Islam. Satu orang yang tidak beriman pada Allah, bila dia mengucap kalimah syahadah, hari itulah hari paling bahagia dalam hidup dia. Bertahun-tahun saya pusing satu dunia, macam-macam agama saya masuk, macam-macam guru saya jumpa, macam-macam kitab saya baca, akhirnya saya jumpa Al-Quran sebagai buku hidayah, asbab hidayah. Finally I found the truth. Akhirnya saya jumpa kebenaran dalam Islam, Masya Allah. Penat dia mencari kebenaran. Tapi kita ini lahir-lahir ke dunia ni dah kenal Islam. Dan untungnya Nabi lah ajar kita macam mana cara nak mendapat bahagia daripada Allah, macam mana nak dapat menarik bantuan daripada khazanah Allah Ta'ala. Lalu pada malam Isra wal Mi'raj, setelah kita beriman pada Allah, tahap kebahagiaan, tangga bahagia, jalan bahagia yang paling besar bagi manusia ni, Allah Ta'ala letak di dalam solat, Masya Allah, dalam sembahyang, Masya Allah. Sebab manusia ni secara fitrahnya dia ingin bertuhan. Sama ada orang kafir ke orang Islam ke, semua rasa ingin bertuhan, nak cari Tuhan. Cuma sama ada dia menyembah Tuhan yang hakiki ataupun Tuhan yang tidak betul. Tetapi untuk menyembah Allah Ta'ala bukan dengan cara sendiri. Bahkan cara untuk sembah Allah pun adalah cara yang ditentukan oleh Allah. Untuk menyembah Allah, bahagia paling besar adalah sujud pada Allah Ta'ala. Aqrabu ma yakunul abdu bi rabbi wa huwa sajid. Detik hamba paling dekat dengan Allah ketika mana dia sedang bersujud pada Allah. Itu saat dia paling dekat dengan Allah. Siapa dekat dengan Allah, dia pasti berada dalam kondisi yang paling bahagia, paling tenang. Sebab itu Nabi SAW membayangkan, ju'ilat qurratu aini fi salah, mata saya sejuk dalam sembahyang. Hubbiba ilayya min dunyakum salas, aku mencintai 3 perkara daripada urusan dunia kamu ni. Yang pertama sembahyang, solat. Yang kedua, Masya Allah, minyak wangi. Yang ketiga, wanita, isteri-isteri. Disayangi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi benda yang paling Nabi hargai
daripada sekian banyak hadiah Allah kepada kita di atas muka bumi ini, tidak lain dan tidak bukan adalah as-salah. As-salah adalah tiang agama semayang ini. As-salah berasal di perkataan silah, iaitu bila kita semayang, kita terus connect dengan Allah Ta'ala, kita terus berhubungan dengan Allah Ta'ala. Waktu itu sama ada kita sedang nampak Allah ataupun Allah sedang nampak kita, Allah sedang bermunajat dengan kita. Fa innama yunaji rabbahu, orang yang sedang bersolat, dia sedang berbisik-bisik, bersembang-sembang, berbual-bual dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dapat peluang masuk istana tuan-tuan, dan dapat privately bersembang dengan yang di Pertuan Agong tuan-tuan, waktu itu kita tak ingat orang lain tuan-tuan, bersembang. Kebetulan raja pula tak pandang wajah orang lain, dia pandang muka kita. Masya Allah, saya suka tengok muka awak. Daripada kampung mana? Daripada Jerantuk Pahang. Masya Allah. Tak layan orang lain, layan kita seorang. Allah Ta'ala bila hamba dia bermunajat pada dia, dia layan setiap hamba tadi dengan kesempurnaan. Allah ni bukan macam kita, bila sibuk layan satu orang, kita tak sempat nak layan orang lain. Bila kita tengok muka satu orang, kita tak sempat nak tengok muka orang lain. Bila kita dengar satu orang bercakap, kita tak dengar orang lain bercakap. Tapi Allah dalam satu masa, sejuta orang memuji Allah, sejuta orang berzikir pada Allah, sejuta orang berdoa pada Allah, Allah boleh dengar, Allah boleh jawab. Allah Ta'ala berbangga di hadapan para malaikat bila kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. Allah jawab kita punya bacaan tadi. Hamidani abdi, Allah kata, hamba aku ni sedang memuji aku sekarang ni. Semua mereka ni Masjid Kampung Baru sedang, Masya Allah, memuji Allah Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Allah kata athna alayya abdi. Sebenarnya hamidani abdi, hamba aku memuji aku. Bahasa Melayu, athna alayya abdi, memuja dia akan aku. Memuji dengan memuja tu sama je tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala begitu bangga. Malik yaumiddin, bila kita cakap Malik yaumiddin, Allah Ta'ala jawab, Masya Allah, majadani abdi, hamba aku betul-betul mengagungkan aku, memuliakan aku. Allah rasa bangga. Ulama kata makhluk lain sujud pada Allah, berzikir pada Allah, Allah tak bangga. Malaikat ribu-ribu di langit bersujud pada Allah, Allah tak bangga. Tapi manusia ni, pendosa ni, buat sikit je ibadat pada Allah, sangat disayangi oleh Allah. Bahkan Allah jadikanlah dalam semayang segala hajat dan keperluan manusia akan ditunaikan oleh Allah Ta'ala. Segala keperluan kita tuan-tuan dalam semayang. Sebab itu bila mana Nabi SAW dapat hadiah semayang, solah daripada Isra' wal Mi'raj, Masya Allah, semua ulama sepakat, perintah, tidak ada satu perintah dalam dunia lebih besar daripada solah, daripada semayang. Sebab itu ulama kata, satu-satunya perintah Allah dalam dunia, anak sebelum balik lagi, kalau dia tak solat, kita dah boleh rotan dia umur 10 tahun. Budak umur 7 tahun, anak kita darjah 1 dah kena start suruh semayang, kena bawa dah pergi semayang berjemaah di masjid umur 7 tahun. Dan ulama kata amalan pertama kita kena buat sebelum balik lagi adalah solat. Dan waktu amalan terakhir akan mengiringi keberangkatan kita meninggalkan dunia ni, pada hari kita meninggal dunia, adalah solat jenazah, mengiringi kita. Nak beritahu kepada kita betapa mulia dan tingginya kedudukan sembahyang ini. Dan dengan sembahyang inilah manusia dapat tunaikan segala hajat dia. Dengan sembahyang inilah Allah Ta'ala akan bagi ganjaran besar pada manusia. Setiap kali sembahyang kita sujud berjemaah ni tuan-tuan, 27 sab'in wa 20 darajah. Salatul jama'ati tafdulu min salatil fadhi bi 27 darajah. Nabi kata semayang dengan berjemaah ditunaikan cara Nabi ni lebih afdal daripada semayang yang ditunaikan secara bersendirian, 27 darjah di sisi Allah. Tetapi jangan kita ingat 27 darjah itu 27 pahala. Tetapi setiap kali kita semayang 27 darjat kali 500, Masya Allah. Setiap darjat, jarak antara satu darjat dengan satu darjat yang lain, kedudukan manusia di sisi Allah naik 500 tahun untuk satu darjat. Bayangkan kalau satu hari. Sebab itu hari itu masa saya pergi menunaikan haji, satu orang driver taksi, dia cakap kat saya, Helmi, pesan kat jemaah haji Malaysia, tolong jangan rugikan masa berada di Masjidil Haram. Tolong jangan semayang di hotel.
Kamu sembahyang di Masjidil Haram satu waktu menyemai pahala 100,000 solat di tempat lain. Satu sembahyang tu kalau dibagi-bagikan dalam seumur hidup manusia 5 waktu, kita ukur dengan satu kali sembahyang dapat di Masjidil Haram menyemai seolah-olah kita sembahyang di kampung kita 55 tahun baru dapat sama dengan satu waktu sembahyang di Masjidil Haram. Masya Allah, besarnya ganjaran Allah tawar dalam sembahyang. Sebab itu Allah sangat mencintai ahlu solah. Sebab itu mula-mula sekali bila Allah Ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun, berjayalah sekalian orang beriman. Nak tahu orang beriman tu macam mana? Kalau kita di Malaysia, kita ada ukuran orang Islam dengan orang beriman. Orang Islam adalah orang yang datang menunaikan solat pada hari Jumaat dan hari raya. Itu orang Islam kan? Dia nampak muka, dia check in di masjid ni pada hari raya dan hari Jumaat. Itu orang Islam. Tapi kalau orang beriman, di check in di masjid Jamek Kampung Baru ni tiap-tiap pagi sembahyang subuh dia check in. Masya Allah, itu orang beriman. Allah Ta'ala beritahu, qad aflahal mu'minun, berjayalah orang beriman. Siapa orang beriman? Sifat orang beriman yang pertama Allah sebut dalam suratul Mu'minun. Bahkan ketika mana Allah ciptakan syurga Jannatu Adnin, Allah berfirman pada syurga Jannatu Adnin, antiqi wa takallami, bercakaplah sesuatu. Rupanya syurga pun boleh bercakap, tuan-tuan. Ingatkan kereta Proton je boleh bercakap kan? X70, X90, kita masuk dia bercakap dengan kita pun tak faham. Tuan-tuan mulia, rupanya syurga boleh bercakap. Syurga cakap apa? Qad aflahal mu'minun, cakap ke Allah, wahai Allah, berjayalah orang beriman di kalangan hamba-Mu ya Allah. Siapa orang beriman? Allah detailkan. Orang beriman ni banyak, tapi orang beriman yang bakal menjadi penghuni syurga Jannatul Firdaus itu ada beberapa sifatnya. Sifat yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang beriman ni mesti dia khusyuk di dalam solat. Masya Allah. Jadi malam ini saya nak cerita sikit tentang hakikat solat ni, tuan-tuan, supaya kita sedar sembahyang yang kita buat pada hari ini sebenarnya, kalau kita nak berjaya dalam hidup, kita benalah solat kita. Dan kalau kita nak rugi dalam solat, dalam kehidupan kita, ada orang mengadu miskin, lapar, susah, tak berkat. Ada ulama kata dia ni ditimpa ujian oleh Allah bukan kerana dia ni ada orang tak suka kat dia, ada orang sihir dia, ada orang buat macam-macam naya kat dia. Sebenarnya dia bukan kena sumpahan manusia, tetapi dia terkena sumpahan solat, tuan-tuan. Sebab Nabi beritahu setiap hari, setiap kali kita menunaikan solat, siapa yang jaga solat dia bermula daripada istinja, jaga wuduk dia, isbaghul wuduk, dia meratakan air wuduk ni ke tempat-tempat. Hari ni kadang-kadang kita sedih tengok orang Islam walaupun dia mengaku dia solat, tapi masa ambil wuduk tu cincainya banyak kawasan yang tak terkena air wuduk tadi. Dirasa lebih kurang saja sembahyang ni pun Allah terima. Bahkan abang saya kadang-kadang dibagi ceramah, dia kata seolah-olah kita dengan Allah ni cakap apa? Ya Allah, saya ni nak sembahyang pun mujur dah. Abang saya dia cakap apa? Kadang-kadang setengah orang cakap apa? Ya Allah, aku ni nak sembahyang pun mujur dah. Ambil wuduk lebih kurang tu pun mujur dah. Kalau aku sembahyang tak ambil wuduk macam mana? Sedangkan Nabi dah beritahu miftahus salat al-wuduk, kunci sembahyang tu mesti wuduk. Dan kunci wuduk pula mesti istinja dengan sempurna. Sebab itu malam ni saya buka kitab Al-Arba'in fi Usuluddin karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, menceritakan kepada kita apakah yang dimaksudkan dengan menjaga solat. Hari ini banyak orang sekadar tunaikan sembahyang, tetapi kenapa hidup saya susah, Ustaz? Saya sembahyang. Masya Allah. Sembahyang ni pun banyak kategori, tuan-tuan. Ada orang sembahyang cincai-cincai, ada orang sembahyang betul-betul, ada orang sembahyang dengan betul-betul teliti. Yang Allah nak bagi markah, yang Allah nak bagi pahala ni, kalau wuduk pun tak sempurna, istinja pun tak betul, tuan-tuan yang mulia, insya-Allah sembahyang tadi tak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi sebab itu jangan main-main. Nabi pernah tengok sekumpulan sahabat ambil wuduk, bahagian belakang ni tak terkena air, nampak putih dia kat kawasan buku lali ni. Nabi beritahu, wailul lil aqabi minan nar, bahagian yang tak terkena air wuduk pada sewaktu berwuduk,
Tuan dia hanya sekadar letak je tuan-tuan. Kita tengok hari ni banyak orang berwuduk, letak kaki bawah paip, lepas tu seolah-olah disuruh paip tu yang tolong gosokkan kaki dia. Masya Allah, tolong, Masya Allah. Bahkan disunat dalam berwuduk itu menyelati. Menyelati ni maknanya ada kawasan-kawasan yang sukar untuk masuk air. Waktu itulah orang yang betul-betul memelihara solat, dia akan menyelati pertama janggut tuan-tuan, bahagian merisai, mata, hidung, semua dia akan gosok dengan, bukan lebih kurang je ambil air campak je atas muka. Menyelati tangan, celah-celah ni, pelipat-pelipat, menyelati jari-jari kaki, digosok sampai semua air rata. Kadang-kadang kaki kita kering, sekali kita gosok air tu tak masuk lagi, baru sekadar kena air, putih-putih lagi. Sebab itu tuan-tuan mulia, hari ni kadang-kadang Nabi dah beritahu siapa yang jaga solat dengan sempurna dan dia menyempurnakan rukuk dan sujudnya dengan sempurna, dan dia menyempurnakan khusyuk dalam solat, maka apabila dia selesai menunaikan solat, Masya Allah, semayang akan naik ke langit. Masya Allah, wahia baydaun musfirah. Semayang kita ni naik ke langit dalam keadaan putih berseri-seri tuan-tuan. Dia mendoakan satu doa kepada orang yang menunaikan solat dengan baik, yang jaga semayang dengan baik, yang pelihara solat dia sungguh-sungguh. Hari ini kita ada ayam, kita jaga ayam kita tuan-tuan. Kita ada ikan, jaga ikan. Kan, kami di tahfiz ada kuda, jaga kuda jangan sampai sakit, sampai mati. Kenapa kita ada solat, kita tak boleh jaga solat kita betul-betul tuan-tuan? Bukan lama pun sembahyang 10 minit, 15 minit. Tak boleh ke kita jaga sembahyang kita supaya sembahyang mendoakan pada kita, hafizakallah kama hafiztani. Sembahyang kata semoga Allah jaga kamu sebagaimana kamu jaga aku. Tetapi sebaliknya, satu orang yang ulama kata di antara amalan yang paling segera azab dia di dunia ni, yang pertama tuan-tuan, mendurhakai ibu bapa. Siapa derhaka pada mak ayah di dunia sebelum mati, segera azab dia tuan-tuan. Tapi yang paling cash sekali, azab yang Allah bagi cash kepada orang yang sembahyang sambil lewa tuan-tuan. Lepas sembahyang terus dapat doa laknat daripada solat dia sendiri kalau dia tidak menunaikan solat dengan baik. Tapi kalau dia jaga sembahyang dia, dia dapat doa cash daripada solat dia, semoga Allah pelihara kamu sebagaimana kamu peliharakan aku. Sembahyang tolong doakan kita tuan-tuan. Bayangkan kalau sembahyang yang Allah bagi ni kepada kita, dia mendoakan kebahagiaan untuk kita, dah tentu Masya Allah kitalah orang paling bahagia di atas muka bumi ini, paling selamat. Tak payah ambil insurans pun tuan-tuan, selamat insya-Allah. Tapi kalau kita tak jaga sembahyang, ambil insurans pun kena juga tuan-tuan. Masya Allah, ada bodyguard pun kena juga. Jadi tuan-tuan, sedangkan kata Nabi SAW, orang yang tidak mengambil berat tentang wuduk dia, dan dia tidak sembahyang dengan betul rukuk dan khusyuk dia, dan dia tidak menyempurnakan dia punya pergerakan tamakninah dalam solat, bila dia selesai sembahyang, solat dia akan naik ke langit dalam keadaan saudaun muzlimah, gelap. Orang Kelantan kata gelap gelemat tuan-tuan, segelap-gelapnya. Baru ni saya pergi Penang tuan-tuan, saya cakap gelap gelemat, orang Penang gelak kat saya. Dia kata, ustaz lama kami tak dengar perkataan gelap gelemat. Tuan-tuan mulia, Masya Allah, sembahyang naik dalam rupa yang sangat gelap, Masya Allah. Dan tuan-tuan, sembahyang itu akan dilipat seperti kain buruk yang dilipat, digulung oleh manusia. Dan tuan-tuan mulia, dilemparkan kembali solat itu ke muka orang yang menunaikan solat, dan sembahyang mendoakan laknat kepada dia, dhayya'akallah kama dhayya'tani, semoga Allah sia-siakan hidup kamu sebagaimana kamu telah sia-siakan aku. Sembahyang ni hadiah paling besar. Siapa jaga sembahyang berarti dia menghargai hadiah daripada Allah Ta'ala. Nabi bawa hadiah daripada aras tuan-tuan, daripada Sidratul Muntaha, bawa balik. Sembahyang itu apa? Sembahyang itu formasi daripada himpunan seluruh ibadat-ibadat di para malaikat di alam malakut sana. Waktu Nabi pergi Isra Mi'raj, Allah tahu pemandangan apa yang paling mengkagumkan Rasulullah SAW sepanjang perjalanan Mi'raj tuan-tuan. Nabi sangat kagum tengok, kerana Nabi terbayang di sekitar Masjidil Haram waktu itu penuh dengan penyembah-penyembah berhala. Alangkah indahnya kalau bumi menjadi seperti di langit. Di langit tak ada syirik,
Di langit tak ada kufur, di langit tak ada maksiat, di langit semua malaikat taat pada Allah. Ada malaikat qiyam sampai hari kiamat, ada malaikat rukuk sampai hari kiamat, ada malaikat sujud sampai hari kiamat, ada malaikat bertasbih memuji Allah sampai hari kiamat, ada malaikat bertakbir. Tuan-tuan, bila waktu nak balik tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi hadiah seolah-olah rangkuman daripada seluruh ibadat para malaikat di alam malakut sana, disusun menjadi 2 rakaat. Formasi semayang manusia ni adalah rangkuman daripada seluruh ibadah para malaikat di alam malakut sana. Sehingga kata ulama, kalau kita betul-betul semayang sunat 2 rakaat dengan khusyuk, di sisi Allah Ta'ala semayang kita lebih mulia daripada seluruh ibadat para malaikat di alam malakut sana tuan-tuan. Malaikat cemburu dengan kita. Untunglah hampa kita hari ni bila kawan hantar gambar makan sedap dalam Facebook, kita kata untunglah kan, untunglah korang dapat pergi jalan-jalan luar negara, tengah orang tak ada duit ni, untunglah. Malaikat habaq kat kita, untunglah korang manusia dapat ibadat yang kami tak dapat buat. Kami kalau qiyam tak boleh nak rukuk, kalau dah rukuk tak boleh sujud. Satu pergerakan sampai hari kiamat. Kami dipanggil buat umrah seumur hidup sekali, itu pun 1 pusingan tawaf, tak dapat 7 pusingan macam apa. Hampa ni boleh lagi tawaf lagi, sa'i lagi, tahallul lagi, melontar lagi. Sonok hampa malaikat kata. Kami boleh 1 je seumur hidup, 1 pusingan saja. Masya Allah. Manusia boleh semayang, Allah tambah pula aksesori yang paling indah. Suratul Fatihah tak pernah diberikan surah ini kepada mana-mana umat. Disimpan dalam khazanah Allah Ta'ala, sehingga bila Allah hadiahkan suratul Fatihah, hadiahkan solat, maka Allah turunkan. Kata Nabi SAW, aku diberikan sab'ul masani. Sab'ul masani Al-Fatihah, hadiah daripada Allah Ta'ala yang tak pernah Allah bagi pada mana-mana umat. Fatihah ini khusus untuk umat Muhammad SAW. Malaikat kata sembahyang kau lagi dahsyat. Tambah pula lagi dengan Quran. Lepas Fatihah boleh tambah, nak baca Quran 1 juz, 2 juz, 3 juz, 30 juz nak baca dalam sembahyang. Masya Allah. Tambah lagi dengan doa iftitah, tambah lagi dengan doa kunut, tambah lagi dengan tasbih, tambah lagi dengan Sami Allahu liman hamidah. Malaikat kata kami tak dapat nak bayangkan betapa hebatnya sembahyang korang. Dan tambah lagi dengan tasyahud, kita bersyahadah di depan Allah Ta'ala. Orang bukan Islam, masuk Islam baru syahadah. Kita hari-hari mengucap kalimah syahadah depan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ditambah pula dengan selawat tuan-tuan, Masya Allah. Sembayang kita pula ditambah pula dengan doa sebelum kita bagi salam. Membayangkan betapa mulianya kedudukan sembayang di sisi Allah Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala dah bagi sembayang ini kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi beritahu, Allah berfirman apa? Tilka khamsu salawatin, itulah sembayang 5 waktu. Iftaratuhunna ala ummatika, aku telah fardukan ia ke atas umatmu. Masya Allah, Muhammad SAW. Wa ahaitu indi ahadan, aku berjanji pada diriku dengan sebuah perjanjian yang sangat jitu, perjanjian yang sangat padu dan kukuh. Annahu, sesungguhnya kata Allah, man hafaza alaihinna, siapa yang betul-betul bermuhafazah, betul-betul ambil berat tentang semayang, detail tentang semayang, particulars tentang semayang, jaga semayang, betul-betul berhati-hati dalam solat, angkat takbir berhati-hati, baca doa iftitah berhati-hati, baca Fatihah dengan hati-hati, Masya Allah, baca surah dengan seindah-indah bacaan. Nabi SAW ditanya oleh para tabi'in, bagaimana sembahyang Nabi di tengah malam. Siti Aisyah jawab apa? Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Kamu jangan tanya betapa indahnya bacaan Nabi, solat Nabi, dan betapa panjangnya solat Nabi. Nabi nak buat lama depan Allah, Nabi akan baca paling sedap depan Allah Ta'ala. Man annahu man hafaza alaihinna, siapa yang jaga sembahyang betul-betul, ada khaltuhul jannah, pasti akan masukkan dia ke dalam syurga. Wa anna man lam yuhafiz alaihinna wa man lam yuhafiz alaihinna, kata Allah dalam hadis kursi, siapa yang tidak memelihara salat, maka fala ahda indi, maka dia tidak termasuk dalam perjanjian aku. Aku janji nak bagi syurga pada orang yang jaga sembahyang. Hari ini kita kata, ustaz kita dah solat. Allah bukan suruh menunaikan solat,
Allah suruh kita dua benda, aqimus solah ataupun hafizu ala solah, iaitu dirikan solat. Kalau dirikan semayang, tuan-tuan, ada makna yang lain. Semayang dalam keluarga kita ditegakkan, semayang dalam masyarakat kita ditegakkan. Kalau mati kita yang tegakkan solat, itu aqimus solah. Masya Allah. Sebab itu bila kita baca apa, qad qamatis solah, qad qamatis solah, orang belakang kena baca apa, aqamahallah wa adamaha. Semoga Allah bantu kami untuk mendirikan solat, dan Allah kekalkan kami menjadi golongan yang mendirikan solat. Masya Allah. Sebab itu hari ini kita salah faham banyak. Sebab itu tuan-tuan, syaitan pun tipu kita beberapa lapisan penipuan, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Masya Allah, dalam kitab di Minhajul Abidin dia beritahu ada beberapa lapisan penipuan syaitan. Yang pertama dia kata, engkau tu tak payahlah sembahyang beria-beria, engkau tu bukan orang baik kan, kau sembahyang seminggu sekali pun bagus apa. Syaitan kata seumur hidup sekali pun tak apa. Syaitan. Sebab dia orang pertama, makhluk pertama yang tak nak sujud. Dia sujud pada Allah tapi tak nak sujud pada Nabi Adam AS. Jadi dia pun tak nak menjadikan kita ahli sujud. Dia pun Masya Allah bisik kat telinga kita, kau sembahyang ikut nafsu kau, sudahlah, pilih-pilihlah sembahyang mana yang kau daya. Subuh tak daya tak payah kan, Masya Allah. Malam berat sikit tak payah. Jumaat itu pun kali ketiga baru pergi. Masya Allah. Syaitan kata takut jadi munafik. Syaitan pun pandai agak mengajar dia. Jadi tuan-tuan boleh, Masya Allah, kita habaq kat syaitan, syaitan, aku diutuskan ke dunia untuk beribadah oleh Allah Ta'ala. Allah ciptakan kita untuk ibadat. Jadi aku tak boleh dengar cakap engkau tak bagi aku sembahyang, aku kena sembahyang juga. Masya Allah. Penipuan nombor 2. Syaitan kata, kalau aku dah suruh hang tak bagi sembahyang, tapi engkau degil juga, jadi aku izinkan engkau sembahyang. Tapi jangan buat hebat-hebat sangat, engkau bukan ulama, engkau bukan wali Allah. Yang hebat sembahyang khusyuk ni wali-wali Allah aja. Orang biasa ni tak payah khusyuk, lebih kurang je simple-simple sudah, asalkan ambil wuduk sekali pun tak apa. Rambut basuh ujung-ujung rambut pun tak apa, sentuh sikit-sikit kan. Masya Allah. Kita betul-betul, Imam Syafi'i kata 3 helai rambut, kita betul-betul cari 3 helai tuan-tuan. Sedangkan di hari kiamat nanti kesan wuduk itu akan bercahaya kan. Lagi banyak kita sapu air wuduk kita, lagi luas kita punya nur di hari kiamat nanti. Masya Allah. Sekarang ni letih kita pakai skin care tuan-tuan, nak bagi muka putih. Sedangkan kalau kita ambil wuduk tuan-tuan, semua anggota wuduk tu nanti bercahaya di hari kiamat. Jadi syaitan kata buat lebih kurang sudah, sembahyang asal sembahyang sudahlah kan. Tak pakai baju pun tak apa, pakai baju nampak punggung sikit pun tak apa, asalkan solat, dia kata. Maka tuan-tuan pakai baju gambar hantu pun tak apa, pakai sembahyang pakai lambang Kristian pun tak apa, yang penting kau sembahyang. Masya Allah. Masya Allah. Lepas sembahyang dia rasa dia okey dah. Tapi lama-lama dia berbisik pula kat syaitan, syaitan dah lama dah aku solat kan, aku pun nak merasa sembahyang yang khusyuk macam orang lain sembahyang, bagilah izin kat aku pun nak baca sedap-sedap. Dia pun berlatih mengaji Quran, berlatih belajar kan. Masya Allah, perukunan, rukun sembahyang, belajar kitab musolli, belajar kitab Masya Allah Matal Al-Badrain, mengaji. Banyak dia mengaji pondok, dia masuk belajar kuliah tuan-tuan, sampai dia reti sembahyang dengan khusyuk. Masya Allah. Jadi dia pun nak sembahyang dengan baik. Dah lama aku sembahyang cincai-cincai, kali ini nak sembahyang bagus-bagus. Masya Allah. Bila kita niat nak sembahyang bagus-bagus, syaitan bisik kat telinga kita, ingatlah, dulu kau tak pandai, sekarang kau dah pandai. Dalam ramai-ramai yang sembahyang dalam masjid ni, aku rasa solat engkau lah yang paling cantik pula. Masya Allah. Ini tipu dia. Aku rasa sembahyang engkau lah yang paling khusyuk lah malam ni. Aku rasa bacaan Fatihah engkau lah paling sedap. Aku rasa takbir engkau paling perfect. Orang lain tak mengaji, engkau mengaji. Masya Allah. Itu tipu daya nombor 3. Masya Allah. Kita habaq kat syaitan, aku tak perlu pun manusia nak hargai aku, nak puji aku, kata aku sembahyang aku bagus kan, khusyuk, tenang, cantik, indah. Allah lebih tahu siapa aku, dan Allah lebih tahu berapa banyak khusyuk dalam solat aku. Masya Allah. Aku dapat sembahyang ni pun mujur. Masya Allah. Allah yang bagi kekuatan. Masya Allah. Dia kata hebat ilmu kau ya, sampai kau tahu tipu daya aku, kata syaitan. Kita pun habaq, wahai syaitan, bukan dengan ilmu aku, tapi ini semua dengan taufik hidayat daripada Allah. Allah yang bagi aku kesedaran, aku tahu
Dalam sembahyang aku tak perlukan pandangan sesiapa, aku melainkan memerlukan perhatian nazarah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah pandang aku, Allah pandang hati aku, Allah pandang sir di hati saya, rahsia di hati saya ini, dan saya dapat kekalkan sifat ihsan dalam solat saya, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, sembahlah Allah seakan-akan kau sedang nampak dia, sedang bercakap dengan dia, sedang memandang wajah dia. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tak dapat membayangkan kamu nampak Allah, kamu sedang merasakan kamu sedang dipandang gerak-geri kamu oleh Allah Ta'ala. Ulama kata kalau kita dapat bawa 3 je benda dalam sembahyang kita ni, khusyuklah sembahyang kita insya-Allah. Tapi ada ulama ajar kena buat 5. Tapi kalau tambah 3 lagi, jadi makin khusyuk sembahyang kita, masya-Allah. Tapi terlebih dahulu kita akan cerita tentang muhafazah ala solat, macam mana nak jaga sembahyang supaya sembahyang ni jadi berkualiti, dan saya akan ajar tuan-tuan macam mana cara nak dapat khusyuk dalam solat insya-Allah. Yang pertama tuan-tuan, dalam Al-Quran Allah Taala perintah kita aqimus solat. Yang kedua wahafizu ala solat, jagalah sembahyang. Terutama sekali Allah kata wassalatil wusta, solat asar yang paling kena jaga sekali, sebab itu waktu letih mengantuk balik kerja. Kalau tertidur tengah hari, kita selalu gitulah, pukul 4 baru nak tidur. Tadi borak-borak pukul 4 baru mengantuk. Itu kena jaga solat asar, masya-Allah. Jadi ulama kata Imam Ghazali rahmatullah alaih, yang dinamakan muhafazah ala solat, orang yang menjaga solat itu ada 3 sifat. Masya-Allah. Kita bagi laluan pada azan insya-Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله
أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضل والشرف والدرجة العالية رفعه مقاما محمودا إنك أنت Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat yang rahmati oleh Allah SWT sekalian, Imam Ghazali menulis dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin yang dinamakan menjaga solat itu menjaga tiga perkara. Yang pertama al-muhafazah ala taharah, menjaga taharah kita, kesucian daripada awal sampai akhir sembahyang kita kekal berada dalam keadaan suci. Iaitu dengan cara kita meratakan air wuduk sebelum solat dan mendatangkan sekalian amalan-amalan sunat dan zikir-zikir dan doa-doa yang diriwayatkan oleh daripada Nabi SAW di saat kita sedang berwuduk. Masya Allah kan, Masya Allah. Bahkan Imam Ghazali juga mengajar kita setiap anggota yang dibasuh tu ada doa dia, tuan-tuan. Masya Allah. Kebanyakan kita tak apalah doa tu. Bila basuh muka, bila kita kumur-kumur, ada doa dia. Walaupun benda tu tak sabit dalam hadis, tapi ulama mengajar kita supaya bila kita basuh mulut kita, segala dosa mulut disucikan dengan berkumur-kumur. Dosa kita menghidu benda yang kotor, benda yang tak baik, maka dengan kita masuk air dalam hidung, disucikan dosa hidung kita. Masya Allah, dosa menghidu. Basuh muka, maka dosa wajah telah gugur, tuan-tuan. Basuh tangan, dosa tangan gugur dengan air wuduk. Basuh kepala, segala pemikiran kita yang tak betul akan disucikan oleh Allah Ta'ala. Dan bahkan basuh kaki, segala dosa yang kita kerjakan dengan kaki akan gugur dengan air wuduk kita. Sehingga ulama kata Imam Abu Hanifah antara imam yang mana Masya Allah dia boleh kenal daripada air wuduk tu dosa mana yang gugur, dia boleh nampak, tuan-tuan. Ini Allah bagi karamah pada Maulana Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih. Maka dia beritahu lagi, Masya Allah, dan juga di saat kita sedang berwuduk, kita juga berhati-hati ke atas kesucian pakaian kita. Kadang-kadang sebab tu pakaian masuk tandas dengan pakaian keluar tandas, kalau boleh jangan pakaian solat, pakai pakaian solat nak masuk dalam tandas. Sebab kadang-kadang kita mericik, pakaian kita mericik najis, kita tak perasan. Ada setengah orang dia sambil lewa, tak betul-betul berhati-hati dalam bab pakaian ini, Masya Allah. Sebab tu kadang-kadang kita tengok di masjid pun ada orang kencing berdiri, tuan-tuan, kan? Bukan kita marah orang kencing berdiri ni, memang ada kala Nabi kencing berdiri, tetapi bila dia kencing berdiri, selalunya merciklah air itu ke seluar dia, Masya Allah. Dan biasa nak basuh tu mesti meleleh-leleh juga pada seluar dia, menyebabkan seluar tu dah tak boleh pakai lagi untuk kita menunaikan solat, Masya Allah. Dan hendaklah kita menyucikan yang pertama anggota, yang kedua menyucikan pakaian, yang ketiga suci air yang kita nak menggunakan untuk berwuduk. Jadi kalau kita ambil berat tentang benda ni, kita termasuk di antara orang yang menjaga solat. Tetapi kata Imam Ghazali, fa inna syaitan yuwaswisu fit taharah, syaitan banyak ganggu kita was-was masa bersuci. Sebab itu tak digalakkan kita ambil wuduk dalam tandas. Kita nak cepat, kan? Sebab kita dah terlewat nak pergi sembahyang, orang dah kamat, kita tengah mandi. Jadi alang-alang selalulah sekali harung kita ambil wuduk dan mandi dalam tempat, dalam tandas. Sebenarnya itu adalah punca utama berlakunya was-was dalam diri kita. Jadi syaitan akan cuba was-was supaya manusia akan menghabiskan banyak masa sia-sia dalam dia nak beribadat pada Allah. Patut dia boleh banyak masa dalam sembahyang, tapi kerana dia was-was dalam wuduk tadi, dalam taharah, akhirnya Masya Allah dia habis masa di situ dalam tandas, banyak masa dalam bilik air dia habis masa, Masya Allah. Kemudian tuan-tuan rahmatullah, kenapa ulama kata Allah suruh kita bersihkan luaran dulu baru suci dalaman? Masya Allah, rupanya ada hubung kait. Siapa yang selalu hidup dalam kesucian, luaran dia lama kelamaan Allah Ta'ala akan tumbuhkan hati dia ni, kesucian hati dia, Masya Allah. Hati dia jadi bersih, hati dia jadi seperti hati para malaikat. Sebab malaikat yang sentiasa suci dan tak pernah kotor, para malaikat zahir dan batin mereka. Yang kedua, tuan-tuan dan rahmati Allah, yang dinamakan menjaga sembahyang, iaitu memelihara segala perkara-perkara yang sunat di dalam sembahyang. Ada sunat ab'ad, ada sunat hayat, ada sunnah-sunnah yang kita patut jaga sewaktu menunaikan solat. Hatta bersugi gigi,
Orang yang tak jaga solat, dia tak kisah pun ada sugi dalam poket atau tidak. Tapi orang yang jaga solat, dia ihtimam dengan bersugi gigi setiap kali nak semayang. Dia akan ihtimam dengan memakai minyak wangi nak solat. Sebab ini pun semua ni akan membangkitkan khusyuk dalam semayang kita. Dan kita termasuk orang yang memelihara solat. Di samping itu, kita memelihara anggota yang zahir kita dalam semayang. Pergerakan kita, kalau mazhab Syafi'i tak boleh lebih daripada 3 kali pergerakan. Masya Allah, jaga anggota kita. Wa azkariha, dan memelihara zikir-zikir. Wa tasbihatiha, dan segala tasbih sehingga dia mengerjakan segala amalan sunat dengan penuh adab dan juga kelakuan sebagaimana yang kami sebut dalam kitab Bidayatul Hidayah. Imam Ghazali dah ceritakan dalam kitab Bidayatul Hidayah macam mana cara sembahyang yang sempurna. Kerana Imam Ghazali kata fa inna likulli wahid min asran, setiap satu daripada amalan sunat yang kita nak jaga dalam sembahyang ni ada rahsia sehingga boleh mengubah hati manusia, mendidik hati manusia jadi paling baik. Sebab itu Allah Taala sebut inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang boleh mencegah manusia daripada fahsyat dan mungkar. Syaratnya dibuat walaupun nampak, kata Imam Ghazali dalam kitab ni, orang yang buat sembahyang dengan betul-betul, sebutan dia betul, tajwid yang betul, bacaan yang betul, walaupun dia tak tahu makna dia. Kadang-kadang dia tak tahu makna, dia baca tu seperti satu orang yang makan ubat, walaupun dia tak tahu khasiat ubat tu, tetap sembuh juga penyakit dia. Dia tak tahu ubat yang dia makan ni apa ubat ni, ustaz bagi tongkat ali dekat saya kan. Dia tak tahu khasiat tongkat ali, tapi dia dapat juga khasiat tongkat ali. Sama orang yang sembahyang, dia tak tahu apa makna subhan rabbil a'la wa bihamdi, subhan rabbil azim wa bihamdi, tapi dia cuba sebut dengan baik, cuba menyempurnakan kehendak Allah. Walaupun dia tak faham, tetap kesan daripada bacaan tadi meresap juga ke dalam hati seperti orang makan ubat, kata Imam Ghazali rahmatullah alaih. Yang terakhir sekali, masya-Allah, Imam Ghazali kata termasuk memelihara solat itu adalah an yuhafiza ala ruhi solat, dia menjaga roh solat. Ini saya akan ceritakan 8 benda yang kita kena bawa untuk dapat roh solat itu ikhlas mata-mata kerana Allah dan khusyuk dalam solat. Macam mana nak dapat khusyuk dalam solat, tuan-tuan? Ketika mana kita nak berdiri menunaikan solat, ulama kata kita kena bayangkan 5 perkara dalam otak kita, tuan-tuan, sebelum kita menunaikan solat. Yang pertama, yang saya nak tunaikan sekarang ni adalah perintah Allah yang teragung. Sebelum kita angkat takbir, bukan kita angkat takbir dalam keadaan kelang kabut, tiba-tiba angkat takbir terus kan, masuk dalam sembahyang tak sedar. Orang Kelantan kata tak khabar, masuk dalam sembahyang itu pun tiba-tiba rupanya aku dalam sembahyang dah kan. Sebenarnya sebelum angkat takbir lagi merasakan inilah perintah Allah yang paling agung. Bahkan orang-orang soleh dulu, para sahabat, nak masuk masjid, Sayyidina Ali dengar azan muka pucat dah, tuan-tuan. Orang tanya pada dia, apa yang hebat sangat dalam sembahyang? Dia kata inilah perintah yang amanah yang Allah Ta'ala bagi pada 7 langit dan bumi. Langit dan bumi tak berani nak terima amanah. Inilah sembahyang yang Allah Ta'ala sedang bagi dekat kita ni. Jadi bukan senang nak tunaikan amanah yang Allah Ta'ala bagi, Allah perintahkan. Sebab itu nak tunaikan sembahyang, ya Allah, ini perintahmu ya Allah. Kita yakin ini perintah Allah Ta'ala. Yang kedua, tuan-tuan, nak dapat ruh dalam sembahyang, hendaklah kita menunaikan sembahyang kita ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama raaitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu tengok aku solat. Kita tak nampak Nabi solat, tapi kita nampak ulama solat yang menjadi pewaris Nabi. Boleh tiru sembahyang mereka, boleh contohi solat mereka, dan kita cuba buat apa yang Nabi buat. Nabi pesan apa? Laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak 'inda kulli salah. Kalaulah bukan kerana aku takut menyusahkan umat aku perintahkan mereka bersolat pada tiap-tiap kali, bersugi gigi pada tiap kali nak solat. Masya Allah, kalau kita faham, insya Allah sugi ini melekat dalam poket kita kerana kita nak jaga sembahyang ini, masya Allah, supaya dapat ruh baginda Muhammad SAW waktu kita menunaikan solat, masya Allah. Yang ketiga, ulama kata waktu kita nak angkat takbir itu kita bayangkan, masya Allah, apa ganjaran yang dijanjikan oleh Allah dalam solat yang kita nak kerjakan sebentar tadi ni, sebentar lagi ni. Kalau sembahyang isyak berjemaah dapat 27 darjah di sisi Allah, kita kena bayangkan, kita kena gambarkan, takhayalkan, insya Allah Ta'ala pahala itu saya akan dapat. Biasanya budak kecil dia faham benda ni, tuan-tuan. Dia faham kalau berjaya dalam periksa ni, cikgu nak bagi aiskrim lepas ni.
Walaupun nampak benda tu macam budak-budak punya tawaran tuan-tuan, kita orang tua ni pun berhajat pada tawaran daripada Allah Ta'ala, yakin pada janji-janji Allah. Sebab itu ulama kata sebelum solat ni bagus kita baca apa kelebihan nak semayang. Sebagaimana kita nak puasa, kita dengar apa kelebihan puasa, kita kena baca kitab Fadilah Solat supaya kita dapat terbayang waktu kita menunaikan semayang apa janji Allah di atas semayang yang aku tunaikan. Yang keempat, kita kena bawa sifat ihsan dalam solat kita, merasakan setiap bacaan kita ni. Yang saya sebut 3 benda tadi. Nak dapat ihsan dalam solat macam mana? Yang pertama, kita membayangkan pergerakan kita ni sedang diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita sedang bermain, ada orang perhati tuan-tuan. Yang di Pertuan Agong tengok permainan final malam ni, Malaysia lawan mana entah, kan? Lawan bola. Player tu akan main dengan skill yang pelik-pelik tuan-tuan, keluar. Sebab raja tengok, cuba tak ada raja tengok, kan? Jadi main lebih kurang, lintang pukang. Tapi bila raja tengok, kita kalau kita membayangkan takbir kita dilihat oleh Allah, dinilai oleh Allah, rukuk kita dilihat oleh Allah, dinilai oleh Allah, Allah perhati dengan penuh rasa bangga hamba dia buat solat yang Allah perintahkan, yang Allah turunkan. Masya Allah, betapa indahnya kita akan buat rukuk paling indah, sujud paling indah tuan-tuan. Yang kedua, ulama kata kita kena bayangkan Allah sedang mendengar bacaan yang kita baca. Kita baca untuk Allah tu sebenarnya. Fatihah itu untuk Allah dengar, surah itu untuk Allah dengar. Masya Allah, kita akan baca dengan bacaan yang paling indah untuk Allah Ta'ala. Yang ketiga, insya Allah Ta'ala, kita kena rasakan hati kita sedang dibidik oleh Allah Ta'ala. Allah sedang bidik hati kita. Maka kita akan rasakan, kalau kita mengingat selain daripada Allah, malulah kita sebab Allah tahu kita fikir apa sekarang ni, kan? Seperti satu orang kata, Nabi membayangkan satu orang yang semayang tak khusyuk ni seperti apa? Satu orang yang nak masuk istana raja, nak jumpa raja, bergaduh dengan pengawal kat luar tadi. Appointment tak buat tapi nak masuk istana. Sampai depan raja, raja kata mintalah apa nak minta. Apa tadi susah-susah nak datang nak masuk. Tiba-tiba bila raja bagi perhatian pada dia, dia mula duk tengok, lawa kipas ni, Masya Allah. Raja duk perhati dia. Dia duk tengok tiang lawa, Masya Allah, lampu cantik, Masya Allah. Raja kata, mintalah. Apa-apa nak cakap apa hajat. Dia duk perhati benda lain tuan-tuan. Itu satu misal yang Nabi buat. Orang tak semayang tak khusyuk ni seperti itu. Tapi ulama tasawuf cakap lagi berat lagi tuan-tuan. Ulama tasawuf kata sebagaimana seorang yang mabuk, Masya Allah. Orang semayang tak khusyuk ni seperti orang mabuk. Di mulut dia cakap aku cinta padamu, tapi hati dia duduk ingat orang lain tuan-tuan, kan? Mulut kita inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Hidup aku, matiku untukmu ya Allah. Betul ke hati kita cakap gitu? Ke di bibir saja? Kan? Kalau cinta manusia ni di bibir saja, Masya Allah, kan? Orang Melayu marah sangat kalau cinta di bibir tuan-tuan. Cinta mesti kena dalam hati, Masya Allah. Dan tuan-tuan mulia, Masya Allah, yang terakhir sekali kita nak latih solat khusyuk ni mesti kena mujahadah, mesti kena susah payah. Bukan sekali buat terus dapat, kena latih berjam-jam. Dan latihan khusyuk ni bukan dalam sembahyang fardu, latihan khusyuk ni kena buat di dalam sembahyang sunat. Sebab itu Nabi ajar sahabat, dalam tahajud kita dapat khusyuk, dan dalam duha kita cari khusyuk. Bila kita latih konsentrasi kita sungguh-sungguh, insya-Allah, bila kita angkat takbir untuk sembahyang yang sebenar, lain tu semua rehearsal je. Tapi sembahyang fardu ini betul-betul persembahan kita, presentation kita depan Allah Ta'ala. Semoga sembahyang kita nanti di hari kiamat, bila Allah Ta'ala hisab kita, amalan kita yang pertama, ternyata sembahyang kita paling indah, paling sempurna, kita panjatkan pada Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya malam ini, Masya Allah, saya datang sekejap je, kan? Kebetulan tak ada pun program ceramah pada malam ini di sini, tetapi kerana diminta oleh pihak AJK Masjid, kita tunaikan. Kerana pada isyak kita ada sedikit program, insya-Allah. Walaupun demikian, insya-Allah, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan bersama tentang betapa pentingnya kita menunaikan solat, dan betapa pentingnya, Masya Allah, kita menunaikan solat sebagaimana dikehendaki oleh Allah. Kerana sembahyang ini memainkan peranan yang sangat besar sebagai ubat yang paling mujarab untuk membersihkan, mengislahkan hati orang beriman. Satu sembahyang yang kita tunaikan dengan penuh khusyuk, insya-Allah dapat merawat penyakit hati kita. Sebagaimana ulama kata, haji yang mabrur akan membersihkan kita seperti bayi yang baru lahir. Puasa kalau Allah terima,
jadi bersih hati kita. Begitulah sembahyang tuan-tuan. Nabi kata kalau sembahyang 5 waktu seperti kita mandi sungai 5 kali sehari, tak akan tersisa lagi di tubuh badan kita. Jangankan dosa kotoran, daki-daki pun tak sempat nak lekat tuan-tuan berdiri kita. Sampai jadilah kita seperti para malaikat. Nanti kita di luar sana. Sebab itu ulama kata apa tujuan sembahyang? Kita nak bawa sifat ketaatan di dalam sembahyang, nak bawa keluar solat. Masya Allah, semoga di luar sembahyang pun kita jadi seperti orang yang menunaikan solat, jaga pandangan, jaga lidah, jaga perbuatan kita, sentiasa merasakan kita diperhatikan oleh Allah di mana pun kita berada. Dan Masya Allah, tadi ulama beritahu kepada kita, Masya Allah, dalam kita ni nak mendapat kebaikan dalam ibadat kita ni, kadang-kadang syaitan tipu kita. Jadi akhirnya tipu daya syaitan yang terakhir lagi tuan-tuan, dia beritahu Masya Allah hebatnya ilmu kamu sehingga kamu dapat tahu tipu daya aku. Kita cakap, wahai syaitan, aku selamat sembahyang khusyuk 10 minit ni pun sebab Allah tolong dengan taufik hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali syaitan bagi buah terakhir, kata Imam Ghazali, iaitu Masya Allah, engkau sembahyang tunggang tunggik pun kalau Allah kata engkau tu neraka, neraka juga, kata syaitan. Tapi kalau kau tak sembahyang pun Allah kata kau ahli syurga, syurga juga. Masya Allah, syaitan dibagi, dia dah pening dah nak sesatkan kita. Akhirnya kita beritahu, wahai syaitan, Allah janji dalam Quran, siapa jaga sembahyang pasti masuk syurga, siapa tak jaga sembahyang pasti masuk neraka. Kami lebih percayakan janji Allah daripada tipu daya syaitan yang menipu. Akhirnya sampai mati kita dapat sembahyang dengan khusyuk, insya-Allah. Nak dapat khusyuk dalam sembahyang, kita kena doa pada Allah Taala, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk memudahkan aku beribadat padamu ya Allah, wa syukrika, dan bersyukur padamu, wa husni ibadatik, dan menyempurnakan ibadah kepadamu ya Allah. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati, ya Allah, jadikan kami golongan yang mendirikan solat, dan keturunan kami juga keturunan yang mendirikan solat. Mudah-mudahan Allah Taala terima kita semua, insya-Allah. Allah terima solat kita dan Allah terima keturunan kita sebagai golongan yang istiqamah menunaikan solat. Selagi mana keturunan kita jaga sembahyang, keturunan itu akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau dah ada seorang anak cucu kita tak meninggalkan solat, tuan-tuan, wal-iyazubillah, akan lahir daripada keturunan mereka keturunan yang rosak dan akan merosakkan orang lain. Sebab itu kita kena jaga sembahyang. Anak cucu kita ambil berat, anak kita kecil-kecil lagi pun kena dah suruh solat. Hari ini Masya Allah, kalau kita pergi sekolah menengah tuan-tuan, pagi-pagi tanya pada anak murid kita, berapa ramai solat subuh pada pagi ni tuan-tuan. Cikgu tanya, saya rasa hampir kebanyakan majoriti pelajar-pelajar kita, anak-anak muda kita tidak menunaikan solat pada waktu subuh tuan-tuan. Jadi kerana itu apa nak kita harapkan daripada kebaikan bagi mereka yang tidak solat tuan-tuan. Mudah-mudahan kita jadi keturunan yang mengambil berat tentang solat. Sekian daripada saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقي ولا محروما بمنك وفضلك وكرمك برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة